Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So hari ini untuk darjah 3, okay, darjah 3 kita akan belajar sirah pada tajuk akhir. Okay, last sekali. Dan masih lagi berada pada pelajaran 3 iaitu tajuk besar dia penentangan kaum Quraisy. Tajuk kecil dia 3.3 kan muka surat 57, 3.3 tindakan kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikut-pengikut baginda. Okay, awak boleh rujuk pada kitab 57. Okay, okay. Tak ada gambar, tak ada graf apa semua. Dia hanya fakta saja, fakta form sahaja. Okay. Dan yang ini adalah satu gambar, bukannya gambar tentera daripada Viking, daripada Barat, tidak. Ini daripada kawasan Asia juga. Okay, ini tentera Mongol. Okay, tentera Mongol dan ketuanya ni Genghis Khan yang mana dia adalah tokoh peperangan antara peperangan paling zalim dalam dunia. Dia bukan Islam. Okay, dia bukan Islam. Tapi cuma kaedah dia bila dia berperang dia akan bawa semua lelaki, perempuan, kanak-kanak, harta benda semua dibawa dan dia ada bilangan tentera yang cukup banyak dan cara pemerintahan dia sangat zalim. Okay, dan akhirnya dia membentuk kerajaan Cina, dinasti Yuan saya, kerajaan Cina. Okay. Okay, subtopiknya ini saya takkan subtopik saja, tindakan kafir Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya. Okey, ini masih lagi gambar dia. Okey, gambar Genghis Khan. Okey, ataupun gambar orang-orang Khan berperang. Baik, kita masih lagi berada pada muka surat 57. Okey. Yang ini gambar tentera Islam. Okey, tentera Islam Okey, ini dia gambar biasa saja. Orang kafir Quraisy mengetahui bahawa dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan cukup hebat di Mekah dan akhirnya mereka membawalah satu aktiviti, satu tindakan yang agak kejam dan tindakan ini dikenakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya, terhadap orang Islam. Yang pertama, tidak mempedulikan. Dekat kitab dia ada tulis tidak mengindahkan. Ramai pelajar tanya, mengindahkan, dia tak ada, bukan mengindah, dia mengendahkan. Tapi saya tukar kat sini, mempedulikan. Tidak mempedulikan ajaran yang disampaikan. Dan yang kedua, menyekat usaha yang dijalankan. Dan yang ketiga, melakukan usaha-usaha menentang. Dia sekat kemudian ditentang pula. Yang ini saya akan elaboratekan, saya akan buat satu huraian lepas slide ini. Baik, yang nombor 1 tadi, kita ada 3 ini kita akan terangkan yang nombor 1 dulu. Tidak mempedulikan ajaran yang disampaikan. Terdapat, kita baca kat sini. Ini saya pendekkan ya. Terdapat dari kalangan orang Arab yang sudah mengetahui ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mempedulikannya. Dia buat tak tahu, dia buat tak tahu je. Dia dah tahu apa yang Nabi mahu sampaikan tetapi dia tidak menyebarkan dekat masyarakat dia. Baik. Ini untuk nombor 2, menyekat usaha yang dijalankan. Ini awak boleh rujuk pada muka surat 59. Kitab sirah muka surat 59. Menyekat, apa yang mereka sekat? Yang pertama, 2.1. Kat sini ditulis 1 je. Satu saja. Tapi nota saya akan buat 2.1. Mempengaruhi Abu Talib. Mempengaruhi Abu Talib. Cara untuk menyekat usaha dia nak kena pengaruh Abu Talib dulu. Kenapa? Sebab Abu Talib ini adalah orang yang menyokong dakwah Nabi. Dia sokong dakwah Nabi daripada A sampai Z dan dia orang Arab Quraisy cuba mempengaruhi Abu Talib agar menghentikan usahanya untuk menolong Nabi. Tetapi adakah Abu Talib
ikut cakap kafir Quraisy, oh tidak, itu tidak, tak ada. Dia tak ikut cakap Nabi dan dia dia tidak mengikut kata kafir Quraisy, tetapi dia masih lagi menolong Nabi. Makin hebat usaha dia untuk membantu Nabi menyebarkan dakwah agama Islam. Baik, yang kedua, untuk yang kedua ni kat sini tulis nombor 2, membuat tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan yang macam mana? Okey, tuduhan bahawa Nabi seorang ahli sihir. Okay. Sebab Nabi boleh buat macam-macam, mukjizat, perkara luar biasa yang boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak boleh berlaku kepada kita. Contohnya keluar air dekat celah-celah jari Nabi. Ibarat bulan terbelah dua kemudian bercantum semula, itu yang mereka sangka, mereka membuat propaganda bahawa Nabi itu adalah seorang ahli sihir, magician lah. Okey. Dan yang ketiga, melakukan usaha-usaha menentang. Menentang Nabi. Dia tentang Nabi lah. Dia tak suka Nabi, so dia melakukan tindakan-tindakan provokasi dan juga dia tentang habis-habisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat kitab awak boleh rujuk muka surat 60. 60. 3.1. Nombor 1 kat sini dia tulis macam ni, nombor 1. Tapi saya tulis 3.1. Mengganggu orang Islam beribadah. Yang pertama, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi membaca Al-Quran, maka dia buat bising, dia memekik, dia menjerit agar konsentrasi Rasulullah terhadap Al-Quran terganggu. Nak buat tak macam tu dekat kawan-kawan. Yang budak sekarang ni, yang darjah 3, nak buat macam tu dekat kawan-kawan, jangan. Sebab itu awak akan mengikut akhlak yang dilakukan oleh musyrikin Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum tu ini adalah satu gambar tentera daripada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, orang Turki. Orang Turki yang ini. Orang Turki mungkin ada garang sikit lah. 3.2. 3.2 awak boleh tengok dekat muka surat 61. Muka surat 61 yang pada atas. Mengugut orang Islam. Mengugut orang Islam. Dekat sini kita pecahkan kepada dua. Yang pertama, dia golongan saudagar. Dan yang kedua, golongan yang tidak berpengaruh. Golongan-golongan biasalah. Untuk daripada kalangan saudagar, mereka akan diugut. Harta bendanya akan dirampas. Dia kata kalau kamu masih lagi beriman pada Rasulullah, masih lagi beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka harta bendanya akan dirampas. Itu cara dia. Itu dia ugut. Dan yang kedua, di kalangan orang yang tidak ada pengaruh, orang-orang biasa saja, mereka akan diugut, pukul dan juga dijadikan musuh. Jadi dianggapkan orang-orang ini orang-orang yang boleh dimusuhi kerana mereka menganut agama Islam. Baik, sebelum tu ini adalah satu gambar. Ni tentera siapa ni? Ni pahlawan apa? Ni pahlawan Melayu yang dilukis lah. Okey. Baik, untuk 3.3, ini saya tulis tajuk je, huraian ni saya akan kejap lagi kita akan buat. Mencabar Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. So dicabar Nabi, dia kata kalau engkau Nabi, kalau engkau seorang Rasul, mesti boleh buat perkara-perkara yang kami suruh engkau buat. Apa perkara-perkaranya? So kita akan tengok slide yang lagi satu. Ni gambar diorang cakap lah. Ini gambar hang tua. Dan dekat belakang ni ada satu bahtera, satu kapal laut yang dipanggil Mendam Berahi. Zaman Melaka. Dan kapal ni antara kapal paling besar yang pernah mereka tengok dekat dalam dunia. Kecuali bahtera Nabi Nuh. Itu memang paling besar. Itu bahtera Nabi lah, kita tak boleh nak nafikan. Tetapi ini adalah satu
kapal yang cukup besar dan sebelah kanan dan sebelah kanan saja dia memerlukan seramai 200 orang pengayuh. Okey, bukan kayuh basikal, mengayuh kapal. Okey, pendayung, pendayung. Jadi ni paling besar, namanya apa? Bukan lain, namanya Mendam Berahi. Okey, cuba cari dekat Google lah. Okey, cuba Google. Baik, yang pertama. Okey, kita balik pada cerita Nabi. Yang pertama, menukar Bukit Safa kepada emas. Dicabar Nabi. Kalau macam tu, tukar Bukit Safa kepada emas. Boleh tak Nabi buat? Boleh, tapi Nabi tak nak. Okey. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Ni kita tahu ini adalah mukjizat Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Dan yang ketiga, meratakan bukit untuk bercucuk tanam. Jadi permintaan mereka adalah permintaan yang mengarut dan menguntungkan sebelah pihak. Jadi Nabi tak nak buat, Nabi diam saja. Dan apa lagi lepas ni pula. Okey. Baik, untuk 3.4. Okey, 3.4 di muka surat 62. Okey, muka surat 62 yang ini ya. Okey, dia tulis nombor 4 saja, 4 Roman. 4 Roman. Saya tulis 3.4 dekat sini ya. Tentangan ataupun tindakan mengarut lah, tindakan jahat yang dilakukan kafir Quraisy terhadap orang Islam. Yang seterusnya, menyiksa golongan hamba. Okay, menyiksa golongan hamba supaya kembali kepada agama asal seperti Bilal bin Rabah. Saya maklum awak mesti dah kenal Bilal bin Rabah, awak dah tahu cerita dia, dan juga keluarga Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ni orang kulit hitam juga macam Bilal. Dan dia satu keluarga mati kena bunuh, dan dia adalah keluarga yang pertama mati syahid dalam Islam. Okey. Isteri dia mati, Ammar ni matilah. Ammar ni orang lelaki mak dia mati. Kita asal saya tiga orang ahli keluarga dia yang mati, dan mereka adalah keluarga Islam yang pertama mati syahid. Okey. Baik, yang kelima, yang akhir sekali, okey. Memulaukan bani, bukan nabi, bani, keluarga. Okey, puak lain dalam bangsa Arab dekat Arab Quraisy ini, dan salah satu daripadanya adalah namanya Bani Hashim, okay? Dan juga Bani Abdul Muttalib. Ini adalah daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan untuk dibunuh. Okey, dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ugut, dia mengugut bunuh, dia mengugut harta benda yang dirampas. Kata kalau Nabi tak diserahkan, memang dia akan buat secara yang lebih kasar, secara yang lebih jahatlah. Okey, dan dia nak bunuh Nabi. Yang perkataan dibunuh, memang dia nak bunuh Nabi. Jadi Nabi juga turut diberi ancaman untuk dibunuh. Tapi ada orang bunuh Nabi tak? Tak ada orang bunuh Nabi, sebab Allah pelihara Nabi. Allah pelihara Nabi. Dan yang ketiga, masyarakat Islam kita ini dipulaukan, daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini, dia dipulaukan selama 3 tahun. Kita baru PKP COVID-19 baru 2 tahun. Itu pun dah menggelupur, dah nak berjalan luar daerah, nak berjalan luar daripada negeri Johor lah. Tapi mereka dipulaukan selama 3 tahun tanpa ada makanan, tanpa ada maksudnya diadakan sekatan. Okay? Sampaikan mereka daripada mungkin badan yang besar, dia tiba-tiba jadi kurus kering, macam Sayyidatina Khadijah. Okay, mati dalam keadaan dia tinggal tulang sahaja. Okay, dia tinggal tulang dia. Jadi kesian pada orang Islam waktu ini, sebab dia dikenakan sekatan ekonomi, tak boleh nak bagi makanan masuk ke dalam. Jadi apa yang mereka ada? Mereka hanya ada Allah Ta'ala, dan mereka berpuasa. Kena ingat, berpuasa menguatkan semangat kita. Bukan lemah semangat.
Baik, masih lagi di muka surat 62. Okay, 62. Kita sambung. Kaum Quraisy tidak dibenarkan menjalin hubungan ataupun sebarang urusan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi orang-orang lain pun tak boleh nak menjalinkan hubungan dan urusan dengan orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni memanglah tak boleh buat urusan keluar. Yang orang luar pun tak boleh masuk dalam kawasan tu. Dan keluarga Nabi SAW turut dikepung. Okay, dikepung. Nabi pun dikepung. Dia tak boleh keluar. Tak boleh minta bantuan. Tak boleh minta makanan. Jadi dalam masa 3 tahun. Okay, ingat tu. Baik. Orang Islam yang kedua, yang akhir sekali ni, orang Islam tidak mendapat makanan kerana tiada urusan jual beli. Kan saya kata tadi, tidak mendapat makanan sebab tak ada urusan jual beli. Jadi kalau order Food Panda pun tak ada kenderaan Food Panda sampai, memang dia akan sekat. Okey? Tapi Food Panda zaman tu mana ada kan, zaman kita je yang ada. Baik. Yang ini gambar ni bendera Palestin ya. Okey. Ni kanak-kanak dia. Okay, zaman sekarang kita pun masih lagi berperang ya. Sesetengah tempat lah memanglah tempat kita aman, damai, makmur ya, damai sejahtera. Tetapi ada tempat yang bergolak macam di Palestin. Dan percayalah, kanak-kanak di Palestin yang sebaya kamu, yang sebaya anda semua tidak sama dengan awak. Okay, kanak-kanak Palestin tidak sama dengan kanak-kanak dekat Malaysia. Dia jati diri dia, lawan cakap lagi strong, semangat jihad dia lagi kuat. Okay? Sebab mereka membesar dalam keadaan negara mereka yang cukup ditekan. Okay? Boleh. Okay, kita bergerak pada slide yang seterusnya. Okay, kita ada latihan dan ini adalah slide yang terakhir. Okay? Ada 3 soalan dekat sini. Yang pertama, tulis 3 tindakan kejam terhadap orang Islam. Okay? Dekat muka surat 57. Okay, dekat muka surat 57. Okay, yang dekat depan sekali. Okay. Nombor 2, tulis 2 nama hamba yang disiksa oleh musyrikin Mekah. Dan yang ketiga, tulis tempoh orang Islam dikenakan sekatan. Berapa hari, berapa minggu, berapa tahun. Okay. Jadi itu untuk sampai di sini saja. Ini sekarang ni, lepas ini kita akan buat ulang kaji saja. Ulang kaji perkara sirah. Dah habis tajuk dah. Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.